اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 3 baris yang kelima daripada atas. Muka surat 3 baris yang kelima daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan mustahil lawannya, lawan sifat tabligh, tidak menyampai barang yang tersebut. Dan mustahil lawannya, lawan kepada sifat ilmu, iaitu mustahil lawan kepada sifat ilmu tu tidak menyampai barang yang tersebut. Barang yang tersebut ni yakni sekalian perkara yang disuruh menyampai kepada sekalian makhluk. Itu barang yang tersebut yakni sekalian perkara yang disuruh menyampai kepada sekalian makhluk. Jadi dalam kitab ni mustahil lawan pada sifat tabligh tidak menyampai. Mustahil lawan kepada sifat tabligh kitman. Kitman ni dengan makna sembunyi. Kitman dengan makna sembunyi. Apa makna sembunyi? Tidak menyampaikan akan perkara yang disuruh mereka menyampaikan. Makna kitman sembunyi akan perkara yang wajib, akan sekian perkara yang disuruh mereka itu menyampai kepada sekalian makhluk. Sini dia lagi mustahil lawannya, iaitu tidak menyampai barang yang tersebut. Maknanya kitman lah. Kitman dengan makna sembunyi. Cuma kita ni sifat wajib kita sebut dengan bahasa Arab. Sifat mustahil kita sebut dengan bahasa Melayu. Contoh yang terdahulunya sidik, lawannya dusta. Sidik lawannya kazib. Dan sidik bahasa Arab, lawan pun bahasa Arab lah juga. Apa lawan kepada sidik? Kazib, dusta. Amanah, lawan khianah. Khianah tu bahasa Arab. Tabligh lawannya kitman. Fatanah lawannya bodoh. Bodoh bahasa Melayu. Fatanah lawannya baladah, bodoh. Dan kita sidik, amanah, tabligh, fatanah ni sudah jadi bahasa kita dah. Macam sifat Allah Ta'ala lah, wujud, kidam, baqa. Tapi hak mustahil lawan jadi ikut bahasa Melayu. Wujud lawannya tiada. Kidam lawangnya baharu. Baqa lawangnya binasa. Jadi Arab lawang Melayu.
Yelah, walaupun wujud kidam bakar tu bahasa Arab, sudah menjadi bahasa Melayu, seolah-olahnya begitu dah dah. Dia kalau nak betul-betul Arab lawang Arab, wujud lawangnya Adam, kidam lawangnya hudus, bakar lawangnya fana, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith lawangnya mumasalatuhu ta'ala lil hawadith. Kalau betul-betul lah, kalau betul-betul sifat wajibnya bahasa Arab, kalau sifat mustahilnya bahasa Arab. Kita tak lah, tak apalah, tak ada salah apa pun di situ, tak ada nak soal apa pun, tapi cuma hak Arab jadi bahasa Melayu lah, kita kata sidik, amanah, tabligh, fatanah. Jadi sidik lawannya kazib, benar lawannya dusta, amanah lawannya khianah. Tu tak apalah, dan kitab ni pun khianah juga. Tabligh lawannya kitman, sembunyi dengan bahawa tidak menyampaikan. Yang keempat, fatanah lawangnya baladah. Jadi di sini mustahil lawan kepada sifat tabligh adalah tidak menyampaikan barang yang tersebut. Mana barang yang tersebut? Sekalian perkara yang disuruh menyampai, mereka tidak menyampaikan, sembunyi. Itu mustahil. Mustahil kenapa? Kerana menyembunyi itu adalah perkara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyembunyi itu sendiri adalah termasuk di dalam khianah. Sebab tu kita bicara sifat ni, sidik, amanah, tabligh, fatanah, sebut dah sebelum ni. Asas kepada bicara sifat Rasul adalah amanah, sebagaimana dahulu bicara sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang asasnya adalah wahdaniyah. Situ kita bicara sifat Rasul, asasnya adalah amanah. Kita bicara sifat Allah Ta'ala, asasnya adalah wahdaniyah. Walaupun amanah tu letak nombor 2 susunan sifat, walaupun wahdaniyah tu letak nombor 6 susunan sifat, tapi asasnya amanah, pembicaraan sifat Rasul, wahdaniyah, pembicaraan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana pembicaraan berkaitan dengan sifat Allah ni mari daripada syahadahnya, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah tu dipanggil kalimatut tauhid. Kalimatut tauhid, la ni wahdaniyah lah. Nama ilmu sendiri pun ilmu tauhid dah. Jadi asasnya adalah wahdaniyah. Apabila Allah ni esa, ada Allah, pastilah tidak ada permulaan. Mari daripada mana ada Allah tidak ada permulaan? Allah esa, tidak ada Tuhan yang lain. Kalau Allah Tuhan yang esa, ada permulaan, siapa yang nak mengadakan Allah yang asalnya tiada? Sebab tak ada dah Tuhan yang kedua. Hanya Allah Ta'ala jua Tuhan. Kalaulah Allah Ta'ala ni ada tetapi baharu, sebelum tu tiada, nak mari ada Allah macam mana? Sebab tidak ada Tuhan yang kedua. Apabila Allah Ta'ala Tuhan yang satu, pastilah ada Allah ni tidak diadakan oleh yang lain. Ada Allah, ada yang sedia kala. Itu mari daripada wahdaniyah. Kata asas pembicaraan sifat Allah adalah wahdaniyah. Asas pada pembicaraan sifat Rasul adalah amanah, ataupun disebut dalam kitab sebagai sifat ismah. Sebab itulah disebut Rasul ni sebagai maksum. Bermaksud yang terpelihara daripada melakukan perkara yang dilarang. Ni kenapa kita sebut maksum, ismah, amanah? Itu asasnya kepada Rasul. Tapi susunan dimulai dengan sidik ni sebab yang pertama-tamanya membenarkan
pengakuan Rasul sebagai seorang Rasulullah. Sebab tu dimulakan dengan Siddiq. Pada ni. Jadi permulaannya dengan Rasul ni, permulaannya adalah membenarkan akan pengakuan mereka adalah seorang Rasulullah. Itu permulaan. Barulah pergi dah kita membenarkan mereka adalah Rasulullah. Mereka ni bersifatnya dengan sifat mana? Amanah, tabligh, bagi situ. Tapi dimulai dengan Siddiq lah. Sebab pertama ni nak membenarkan permulaan, membenarkan pada pengakuan mereka telah diangkat menjadi Rasulullah. Itu sebab tu dimulakan dengan Siddiq benar. Tapi asasnya adalah amanah, tidak khianat. Maka apabila Rasul ni amanah, tidak khianat, maka Rasul pasti tidak dusta. Dusta, khianat dipanggil. Apabila Rasul ni amanah, tidak khianat, pastilah Rasul tidak kitman, tidak sembunyi. Sembunyi wahyu ni tidak amanah, khianat, bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul menyampaikan tidak kitman, tidak sembunyi. Mari daripada Rasul tu amanah, tidak khianat. Rasul sama sekali tidak melakukan perkara yang dilarang. Kitman, sembunyi wahyu ni bukan setakat perkara yang dilarang, bukan perkara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Mereka yang menyembunyikan akan wahyu daripada Allah, melaknat akan mereka oleh Allah, dan melaknat akan mereka oleh sekalian yang melaknat. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Ulaika ni kembali kepada allazina yaktumun di awal ayat tu. Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Mereka mana ni? Mereka yang menyembunyikan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang menyembunyikan ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilaknat oleh sekalian yang melaknat. Jadi ulaika ni awal ayat, innal ladzina yaqtumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitab. Ulaika, mereka itu alladzina yaktumun, mereka yang menyembunyikan akan hukum hakam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yal'anuhumullahu, melaknat akan mereka itu oleh Allah, wa yal'anuhumul la'inun, dan melaknat akan mereka oleh segala yang melaknat. Siapa ni? Mereka yang menyembunyikan. Jadi Rasul ni amanah, tidak khianat. Pastilah Rasul tidak kitman, tidak menyembunyikan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, katimul ilmi mal'unun. Orang yang menyembunyikan ilmu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyembunyikan ilmu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyembunyikan wahyu adalah perkara adalah khianat. Jadi Rasulnya mustahil kitman, mustahil menyembunyikan dengan bahawa tidak menyampaikan barang yang tersebut. Mana barang yang tersebut ni sekalian perkara yang disuruh menyampai kepada sekalian makhluk. Macam bicara sebelum ni lah, didatangkan sifat yang wajib, kita pun berpegang. Nabi Rasul sungguh bersifat dengan sifat tabligh. Didatangkan sifat mustahil, kita memang sembunyi, kita pun berpegang. Nabi Rasul pasti dok sama sekali sembunyi. Itu pegangan kita lah. Sebab kita maklumlah, yang kita pegang bukan sifat mustahil. Yang kita pegang adalah hukum kepada sifat mustahil. Dan sifat mustahil ni akal tak terima kan? Kalau kata Rasul sembunyi, akal tak terima. Rasul pastilah menyampaikan. Bila Rasul sembunyi, akal tak terima,
keluarlah hukum dia. Apa hukum dianya? Apa keputusan dianya? Rasul pasti tidak sembunyi. Sebab apa? Sebab nilai aku akal, sembunyi itu munasabah kedak di Rasul, sembunyi itu tidak munasabah. Akal tak logik, akal tak terima. Rasul yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan wahyu, tiba-tiba manusia pilihan Allah ni menyembunyikan khianah dah dipanggilnya. Oh, akal tak terima, sama sekali tak logik. Bila akal tak terima, tak logik, tak munasabah, Rasul sembunyi, keluarlah hukum dipanggil. Hukum tu keputusan. Apa keputusannya? Pasti Rasul tidak sembunyi. Kita pun peganglah. Rasul tidak sembunyi. Itu pegang hukum dia. Sembunyi itu sifat mustahil. Dan sifat mustahil tadilah tak sama sekali. Kita pun berpeganglah Rasul tidak sembunyi. Dipanggil apa? Pegang akan hukum bagi sifat mustahil. Sama juga tabligh sifat yang wajib. Makna Rasul pasti menyampaikan. Hukumnya kita peganglah bahawa Rasul sungguh bersifat dengan sifat tabligh. Hak tabligh mula-mula ni duduk sini baru. Kita kira nilai akal. Rasul ni mesti tak menyampaikan. Rasul mesti menyampaikan akal. Keluar keputusannya, tentu sungguh Rasul menyampaikan. Kita pun berpegang di akidah Rasul menyampaikan. Pergi kepada kitman, menyembunyikan. Kita suluh ke akal dulu. Akal boleh terima tak kalau Rasul ni menyembunyikan? Akal tak boleh terima. Tak logik akal, tak munasabah akal. Ni duk main di akal. Keluarlah hukum keputusannya. Pastilah Rasul tidak sembunyi. Kita mau berpegang hukum tu lah. Kita berpegang hukumnya Rasul tidak sembunyi. Kita berpegang yang pertama, Rasul tentu sungguh menyampaikan. Kita pegang yang kedua, Rasul pasti tidak sembunyi. Tentu sungguh Rasul menyampaikan. Itu hukum kepada sifat wajib. Yang kedua kita pegang Rasul pasti tidak sembunyi, Rasul mesti tidak sembunyi. Itu hukum kepada sifat mustahil. Itu hak kita pegang. Samalah kita bicara berkaitan dengan sifat Allah gitu juga. Kita suluh ke akal. Allah Ta'ala pasti bersifat dengan sifat kudrah. Sebaliknya sifat lemah, sifat ajzun, sifat lemah, akal tak boleh terima. Macam mana boleh Allah Ta'ala Tuhan yang Esa ni tiba-tiba lemah? Sebab apa ni? Langit bumi bagi mana? Kalau Tuhan yang Esa tu tiba-tiba bersifat dengan sifat lemah, jadi lemahnya Tuhan yang Esa ni akal tak terima. Akal tak terima, tak logik pada akal, tak munasabah pada akal. Keluar keputusannya, hukum dianya, pastilah Allah tidak lemah. Itu hukum dia. Kita pun berpegang di akidah. Tentu sungguh Allah kuasa. Kita pegang di akidah. Tentu tak sama sekali Allah Ta'ala lemah. Lemah mustahil. Kita pegang hukum dia. Istihalatul mustahil. Cuma kita je lah bercakap, pegang sifat wajib, pegang sifat mustahil. Macam mana nak pegang sifat mustahil? Mana nak pegang sifat mustahil? Rasul sembunyi. Pegang Rasul sembunyi pun orang noh lah kitanya. Dah kata pegang sifat mustahil, bukan pegang bukti sifat mustahil itu. Hukum dia. Kita memang sembunyi ni mustahil pada akal. Kita bicara hukum akal kan. Mustahil pada akal, akal tak terima. Situ dulu. Bila akal tak terima, keluar hukum, keluar keputusan. Dia hukum-hukum ni bahasa Arab. Bahasa Melayu kita hukum ni ketetapan, keputusan tu hukum dia panggil. Bilalah kita memang sembunyi ni akal tak terima, maka keluarlah hukum. Apa dia? Keputusan ketetapannya pastilah Rasul tidak sembunyi. Sembunyi ni akal tak boleh terima. Bila keluar keputusan seumpama tu, hukum seumpama tu, kita pegang hukum tu lah. Kita berpeganglah bahawa Rasul
tidak sembunyi. Sembunyi sifat mustahil, tidak sembunyi hukum kepada sifat mustahil, istihalatul mustahil. Ini pegangan kita walaupun kita tak pandai nak cerita sekalipun. Mungkin kita tak pernah nak cerita. Kalau cerita kok pegang yang wajib, pegang yang mustahil, orang soal balik kita, rebah lah kitanya. Rebah tak pandai nak jawab, bukan salah pegangan. Kita tak pandai nak cerita, nak hurah, nak jelas. Nak cerita, nak hurah, nak perjelaskan, ni fardu kifayah dahnya. Dah kamu kata kamu berpegang sifat mustahil, kamu berpegang ke Allah lemah? Tidak berpegang Allah lemah. Dah kamu berpegang dengan 20 sifat yang wajib, kamu berpegang dengan 20 sifat mustahil, nak cukup akidah 50 tu, hak mustahil kamu pegang juga. Kalau kamu pegang hak mustahil tu kafir lah. Betul lah, kalau pegang bukti sifat Allah lemah memang kafir sungguh. Tapi cakap je pegang sifat mustahil, sebenarnya bukan pegang bukti sifat tu, pegang hukum dia. Hukumnya ke mana? Allah pasti tidak lemah. Tu hukum dia, tu yang kita pegang. Cuma cerita tu tak pandai. Mana kalau buat soalan peperiksaan kok tak lulus. Tapi pegangan tak lulus, pegangan tak betul ke? Dah, pegangan lulus, pegangan betul. Cuma cerita tak pandai. Dia bab pegangan hati pandai cerita. Pandai cerita, pandai hurah, pandai perjelaskan. Kalau mari hok karut-karut pula pandai kita mematikan. Hak karut-karut tu semua adalah ilmu fardu kifayah. Cuma kita ni duk ngaji lama dah tauhid sifat 20 ni, takkan nak padu ain gitu. Kenalah siapa pekak pandai hurah, pandai cerita, pandai jelaskan. Kalau salah pandai perbetulkan. Pandai matikan hak salah tu. Tu sebab tahap tu lah. Hak tu hak fardu kifayah. Dah kita nak menjelaskan kepada siapa tu, kepada anak cucu kita lah. Kalau mari pegang yang salah kita nak perbetulkan daripada pegang salah siapa? Anak cucu kita lah, hak terhampir dengan kitanya. Tapi kalau kita ni setakat fardu ain semata-mata, nak hurah, nak cerita pada anak cucu pun tak pandai. Kalau mari pegang yang salah pun hanya boleh setakat sebut salah tu, jangan pegang gitu, salah tu. Lepas tu salah kok jalan mana salah? Allah nak cerita tak pandai lah, tapi memang sahih dah, tak betul tu salah tu. Yelah salah tu salah kok jalan mana? Cuba cerita kok salah dari sudut mana, hak betulnya macam mana. Hurah kok tak lepas, tak pandai, maknanya tak ada ilmu fardu kifayah, tak berdosa. Tapi macam mana kita nak menyelamatkan kalau hak pegang hak salah tu kalau anak cucu kita sendiri? Maknanya kita belajar ni bukan hak fardu ain. Hak fardu ain akidah kita tetap dah. Kita belajar ni hak biar sampai peringkat kita boleh menghuraikan. Itu fardu kifayah. Sebab balik kita ni mengaji hak asas-asas berkaitan dengan sifat Allah dan Rasul ni, kita duk mengaji dah. Kita duk mengaji dah. Ada ni. Macam saya hak tak mengaji tu hak fardu ain mula-mula lah orang hak tak mengajinya. Dan kalau orang tak mengaji sungguh juga. Gitu je lah. Hak belajar dah tu nampak biasa-biasa pun dia tak ada masalah. Dia tak ada masalah dalam bab pegangan. Walaupun nampak biasa-biasa saja. Tapi kalau hak tak belajar memanglah pegangan tu balik awal lah. Walaupun rupa zahirnya comel. Ni saya jumpa belah Kedah ni. Biasa-biasa saja. Tapi cerita bab pegangan, contohnya bab qada dan qadar, senyum je. Saya berpegang begitulah ustaz, tapi nak cerita tak pandai. Hak akidah, hak kita kena pegang tahu sangat. Hak akidah, hak salah tahu sangat. Cuma salah tu nama apa, pegangan salah saya tak tahu. Tapi kalau cerita, kalau orang cerita je saya boleh kata salah. Kalau orang cerita mana boleh kata. Jadi ustaz sebut salah tu, kalau orang cerita pun saya tahu salah.
Tapi dah tahulah nak nama apa, Mu'tazilah ke, Qadariyah ke, Jabariyah ke. Waktu saya dah erti dia kata. Tapi orangnya biasa saja. Orang biasa saja. Mana semayang tu semayang lah. Tapi duduk ke depan, tak sama sekali. Jadi tu imam tak pernah sama sekali. Mana duduk belakang sama. Pesen-pesen biasa lah. Pesen-pesen bobok-bobok biasa tu lah. Apa ada bobok? Hok cakap dia. Bobok pada bobok. Hok cakap banyak. Maknanya dok dah kata pendiam ke baharok tak ada. Biasa je. Tapi cerita bab pegangan alhamdulillah. Sebaliknya orang yang duduk ke hadapan tu imam pun dialah, syekh tahlil pun dialah, syekh marhaban pun dialah, cerita bab pegangan pening. Ya pada ni. Hak tak ada memang tak ada lah. Hak tu kena ngaji molek kita ni, hak ngaji sok mudah insya-Allah lah. Hak bab fardhu ain clear, tapi bab fardhu kifayah sedikit sajalah. Nak hurai panjang-panjang sangat tak juga. Mana koda-koda tu, koda-koda permulaan ni sampai peringkat tak boleh nak cerita langsung. Mati setakat salah. Berhenti setakat kata salah je. Tunjuk kat salah tu macam mana. Nak tunjuk sikit pun tak pandai. Maknanya memang ngam-ngam fardu ain lah kita kata kok. Ngam-ngam fardu ain. Jadi walaupun cerita tak pandai, walaupun periksa kemungkinan tak boleh nak jawab, tapi pegangan tetap. Pegang sifat wajib. Memang kita faham apa makna pegang sifat wajib. Kita pegang Nabi Rasul ni benar, amanah, kita pegang gitu. Kita pegang tentu dok sama sekali Nabi Rasul ni dusta, khianah, sembunyi. Gitu kita pegang. Tentu dok. Itu bukan mustahil. Tidak dusta, tidak khianah, tidak kitman, tidak sembunyi. Itu bukan mustahil, itu wajib. Wajiblah. Ada. Wajiblah pada akal kita Rasul tidak dusta. Wajiblah pada akal kita Rasul tidak khianah, Rasul tidak sembunyi, Rasul tidak bodoh. Itu bukan mustahil. Mustahilnya dusta, khianah, kitman, baladah. Itu mustahil. Tidak. Tidak tu, tidak. Ini tidak dusta, tidak khianah, tidak sembunyi. Itu bukan mustahil, itu wajib. Itu yang kita duk pegang. Mana bukan pegang sifat mustahil, tapi pegang akan hukum kepada sifat mustahil. Mana kitman, sembunyi, tidak menyampaikan, akal tidak terima sama sekali. Kita pun berpegang dengan akidah kita, Rasul pastilah tidak kitman, Rasul pasti tidak sembunyi, tidak mana, pastilah Rasul. Jadi sembunyi itu lawan dia. Kalau tidak menyampaikan, lawan dia macam mana? Sekarang ni lawan kepada sifat tabligh kitman, sembunyi. Yang kita pegangnya tidak sembunyi. Dah. Hak kitab kita ni macam mana? Dan mustahil lawannya, lawan pada tabligh, iaitu tidak menyampaikan. Tidak menyampaikan. Itu mustahil. Hukum dia? Nak hukum macam mana? Sekarang kalau mustahil itu sembunyi, hukumnya tidak sembunyi. Kalau mustahil lawan kepada tabligh, tidak menyampaikan, itu mustahil tidak menyampaikan. Lepas tu istihalatul mustahilnya macam mana? Faham tak? Kalau kita tabligh lawannya sembunyi, kitman, hukumnya Rasul tidak kitman, tidak sembunyi. Okey, selesai. Sini tak ni, lawan kepada tabligh tidak menyampaikan. Tidak menyampaikan tu mustahil. Istihalatul mustahil dia macam mana? Tidak menyampaikan mustahil. Yang kita naknya apa sini? Yang kita nak pegang. Tidak menyampaikan. Payah jadi tau. Dok sama sekali Rasul tidak menyampaikan. Mana apa ni? Tidak menyampaikan.
Dua kali tidak, mana apa dua kali tidak? Iyalah, mana apa menyampailah. Dua kali tidak. Ada. Nafyi isbatun kan? Dua kali tidak, iyalah. Orang kata dia dak mari. Dak mari. Apa makna dak mari? Orang kata si anu tu dak mari. Kita kata dak mari. Oh, dua kali dak dak mari. Mana apa? Maknanya marilah. Kerana ni tidak menyampai. Tidak menyampai mustahil. Yang kita naknya tidak menyampai. Dengan mana apa? Menyampailah. Kedah faham? Bahasa standard buku tak ada begitu. Ada bahasa Malaysia, bahasa di sekolah. Ayat tidak dua kali tidak ada. Tak ada lah tidak tu. Tapi kalau dua kali tidak menyampaikan mustahil. Yang kita nak pegangnya pasti Rasul tidak menyampaikan. Maknanya menyampaikan lah. Jadi payah sikit lah. Kalau mustahil lawan kepada tabligh, sembunyi. Itu senang. Kita berpegang lah Rasul tidak sembunyi. Senang tu kan. Ini mustahil lawan pada tabligh, tidak menyampai. Lepas tu yang kita naknya pasti Rasul tidak menyampai. Mana Rasul pasti menyampai. Kita ikut kitab ni lah. Ikut kitab. Tak sama sekali Rasul tidak menyampaikan. Sebab apa? Tidak menyampaikan adalah perkara yang mustahil, yang akal kita tidak terima sama sekali. Bila perkara yang diwahyu kepada rusul-rusul 3 bahagi. Ni saya sebut dah sedikit minggu lepas. Sebab tabligh menyampaikan ni tidak mutlak. Rasul menyampaikan akan sekalian wahyu. Bukan begitu. Rasul menyampaikan sekalian perkara yang disuruh mereka menyampaikan kepada makhluk. Mana Rasul menyampaikan akan wahyu yang disuruh Rasul menyampaikan. Tablighu ma umir bi tablighihi lil khalqi. Menyampai akan barang yang diperintah mereka itu menyampai. Maknanya mereka menyampai akan sekalian wahyu yang disuruh mereka menyampai. Dia kait dengan yang disuruh menyampai. Kalau betis setakat Rasul menyampaikan akan sekalian wahyu, lain makna. Kalau kata ayat kita menyampai Rasul akan sekalian wahyu, menyampai Rasul akan sekalian perkara yang diwahyukan oleh Allah. Fahamlah? Habis sekalian. Tiba-tiba menyampai Rasul akan sekalian perkara, sekalian wahyu yang disuruh mereka menyampaikan kepada umat. Wahyu yang disuruh mereka menyampaikan, bukan sekalian wahyu yang disuruh mereka menyampaikan. Kalau dengar di situ maknanya ada jugalah wahyu yang tidak disuruh menyampaikan. Sebab tu ada qaid dia gitu. Bukan mutlak, bukan. Mutlak macam mana? Menyampaikan akan sekalian wahyu. Tu lain tu. Ada ni. Menyampai akan sekalian perkara, sekalian wahyu yang disuruh mereka menyampaikan. Jadi faham-faham di situ maknanya ada jugalah wahyu yang, ada jugalah perkara yang diwahyukan kepada Rasul, tapi Rasul tidak diperintah menyampai. Rasul diperintah menyampai, pastilah Rasul menyampaikan sekalian wahyu yang diperintah kepada Rasul, menyampaikan wahyu tersebut kepada sekalian umat. Maknanya ada wahyu yang tidak diperintahkan Rasul menyampaikan. Dia pun bahagilah perkara yang diwahyu pada Rasul-Rasul ni 3 bahagi. Ada 3 bahagi. Mana yang pertama?
tidak disuruh menyampai kepada makhluk. Oh, dia ambil yang pertama dahulu. Jadi yang kita nak ni yang ketiga tu lah. Yang ketiga tu kan. Allah suruh mereka itu, maknanya mereka itu Rasul, menyampai akan perkara yang diwahyukan. Maka telah mereka itu menyampai akan kepada makhluk, dan tidak mereka itu sembunyi dan susuk sekali-kali walaupun sedikit. Susuk. Sing wow te. Susuk. Ada susuk. Bukan susuk nila tu. Ada susuk dah. Susuk kan? Kita bahasa Terengganu gitu juga dah. Susuk dah. Kena susuk di hatu. Mana? Kena susuk di hatu. Hatu susuk. Susuk sembunyi lah. Susuk ni ada makna apa? Susuk ni apa? Susuk nilai. Mana jatuh harga tau. Tu susuk lain kat tu. Betul tau. Kalau bahasa standard tau. SUT. Standard tu tau. Nilai yang menyusup apa? Dah kita Terengganu ni susuk tu te, bukan k. Susuk. Susuk tu benda lain pula dah. Itu orang puang tu dah, susuk tu. Susuk hok dicocok muka dia ke apa tu? Hok dia masuk atu tu lah. Masuk atu ke apa? Tu. Orang puang tu hok dia. Dia panggil apa tu? Tu susuk dah. K dah. SUK. Susuk tu. Dia haji dia mana? SU juga tau. SUK. Sebut susuk. SUSOK. Hak tu hak cocok muka tu lah. Hak cari itu untuk bomo apa dulu. Ni susuk ni memang bahasa kita lah. Bahasa Terengganu tau. Dan tidak mereka itu sembunyi dan susuk. Sekali-kali walau sedikit pun. Ni yang kita nak cerita. Hak sifat tabligh. Ni hak nombor 3 ni. Hak diperintah kepada Rasul menyampai, dan mereka telah menyampai pada segala makhluk, dan tidak mereka itu sembunyi. Tidak sembunyi ni hukum pada sifat mustahil. Sembunyi, susuk, mustahil. Tidak mereka itu sembunyi, ni hukum dia. Istihalatul mustahil. Ni kita nak. Yang pertamanya kita pegang Rasul menyampaikan. Yang kedua kita pegang Rasul tidak sembunyi dan tidak susuk sekali-kali walau sedikit pun. Ni yang kita nak. Tidak sembunyi, tidak susuk. Ni lah hak hukum kepada sifat mustahil. Tidak sembunyi, tidak susuk. Payah nak jumpa ni. Dia sama juga deh. Dia foto ni dengan Terengganu ni sama lah. Kelantan pun sama juga kali dah. Susuk tu nah. Ataupun main tun nusuk dah. Apa? Tun nusuk apa? Main tun nusuk. Tun nusuk apa boleh? Ada main itulah. Tutup mata bilang 1 2 3 lepas tu nusuk. Dia panggil tun nusuk kan? Kita sebut kan sebut tu. Tu nusuk. Nusuk tu lah nusuk. Sembunyi. Sembunyi susuk. Maka Rasul tidak sembunyi dan tidak susuk sekali-kali walau sedikit pun. Ni hak nombor 3. Hak nombor 3 itulah yang hak bicara berkaitan dengan sifat tabligh, menyampaikan akan sekalian wahyu yang disuruh mereka itu menyampaikan kepada umat. Mereka menyampaikan dan mereka tidak sembunyi dan mereka tidak susuk. Hak nombor 3. Hak nombor 1-nya tidak disuruh menyampai kepada makhluk. Ni wahyu ni. Bukan tertentu kepada mereka juga. Ni khususiah ni. Kan Rasul ni kan orang lebih kan. Adalah wahyu yang untuk Rasul orang lebih ni. Takkanlah hanya diwahyukan kepada Rasul untuk sapa ke umat. Hak wahyu untuk Rasul yang khas tertentu untuk Rasul, manusia pilihan ni tak ada. Pada ni
adalah untuk bagian Rasul dan tidak disuruh menyampaikan kepada makhluk. Bahkan tertentu, mana khususiah ni, kepada mereka itu Rasul juga. Maka tidak harus mereka menyampaikan akan perkara yang wahyu itu kepada tak harus akal tak terimalah mereka menyampaikan. Sebab wahyu ni Allah Ta'ala wahyukan tertentu khusus kepada Rasul dan tidak disuruh menyampaikan. Pasti mereka tidak menyampaikan. Apa? Tak harus pada akal mereka menyampaikan. Ada ni. Jadi kalau menyampaikan juga wahyu yang khususnya untuk Rasul, dia panggil khianah. Itu mustahil pada akal. Tidak harus Rasul menyampaikan akan wahyu yang hanya tertentu untuk Rasul. Mana ni rahsia ni. Macam beginilah ni buat contoh bandingan. Maknanya hak atasan tu dengan orang hak bawah-bawah ni, hak pegawai hak tengah-tengah ni, ada perkara yang untuk kamu saja. Kamu jangan cerita kepada hak bawah tu lagi. Pandai ni. Sebab dia ni bos juga ni. Bos juga. Maknanya orang atas hak paling tinggi ni juga. Perkara ni untuk maklumat kamu je. Kamu jangan sebar. Kalau dia sebar, khianah nama dia. Hak ni kamu sapa belaka ni, royak belaka ke bawah-bawah ni. Dia tak royak sebahagian. Khianah tu. Atas kau suruh beritahu belaka kan bawah-bawah, kena cerita habis lah. Yang duduk sembunyi. Tapi ada perkara yang untuk kamu juga, yang boleh cerita, jangan ada bocor rahsia ni. Kalau dia cerita, orang apa ni? Khianah, tidak amanah. Dia cerita buat bandingan lah. Jadi kalau kata wahyu ni memang yang tertentu kepada Rasul, pasti Rasul tidak menyampaikan. Kalau Rasul menyampaikan juga, Rasul jadi khianah, tidak amanah. Apa perkara yang diwahyukan kepada Rasul, tertentu bagi Rasul, dan Rasul tidak menyampaikan? Apa perkara tersebut? Ni hak pertama ni. Jadi tiga wahyu ada tiga bahagi. Wahyu ada tiga bahagi. Hak bahagian pertama ni. Hak bagi yang ketiga ni, hak disuruh Rasul menyampaikan. Pasti Rasul menyampaikan, pasti Rasul tidak sembunyi, pasti Rasul tidak susuk. Hak pertama ni. Hak Rasul dilarang daripada menyampaikan. Rasul dilarang daripada menyampaikan. Sebab wahyu ni hanya khususiah untuk Rasul. Hanya khususiah untuk Rasul. Rasul dilarang daripada menyampaikan. Apakah wahyu yang khususiah untuk Rasul, yang mana Rasul dilarang daripada menyampaikan? Wahyu apa? Wahyu yang mumtanik dia. Mumtanik ni yang ditegah Rasul daripada menyampaikan. Yang ditegah Rasul daripada menyampaikan. Maka Rasul yang amanah pastilah tidak menyampaikan. Pastilah tidak menyampaikan. Apakah wahyu nombor satu ni? Apakah wahyu nombor satu? Hak Rasul ditegah daripada menyampaikan. Sebab wahyu ni hanya tertentu, khususiah bagi Rasul juga. Apa perkara? Apa wahyu? Lama dah duduk ngaji ni, tak tahu. Apa perkara? Cuba mikir. Tu baru tu. Dah. Rasul dilarang menyampaikan. Rasul pun tak khabar. Dah nak tahu kan ni Rasul tak khabar? Ke mana? Pandai ni sekarang ni wahyu yang tertentu untuk Rasul. Khususnya untuk Rasul. Rasul dilarang daripada menyampaikan. Maka Rasul pasti tidak menyampaikan. Apa dianya? Dah Rasul tak khabar. Apa dia tak tahu dalam Rasul tak khabar? Kita nak apa lagi? Rasul tak khabar. Kita tanya, apakah perkara yang Rasul tak khabar, yang Rasul tidak menyampaikan? Yang Rasul dilarang menyampaikan, yang pasti Rasul tidak menyampaikan. Apa perkara tu? Hak pertama ni, apa dia? Rasul tak khabar, nak tahu kat mana? Kita nampak lagi.
Cuma ni diagak digamuk je. Diagak digamuk. Oleh setengah ulama bahawa setengah daripadanya adalah bilakah kiamat. Digamuk diagak ni. Sebab apa gitu? Sebab Rasul tahu alamat kiamat, tandaan kiamat Rasul tahu. Tapi makna alamat kiamat, tandaan kiamat Rasul tahu, harus tahulah bila kiamat. Tapi kenapa apabila Jibril AS tanya Nabi, akhbirni anis sa'ah, cerita akan aku ya Muhammad, cerita olehmu akan aku daripada kiamat. Nabi pun jawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidak adalah yang ditanya, tidak ada yang ditanya daripadanya daripada kiamat lebih mengetahui daripada yang bertanya. Apa maksud? Sekarang Jibril AS tanya Nabi, akhbirni fa akhbirni anis sa'ah. Maka cerita olehmu ya Muhammad akan aku daripada kiamat. Maka Nabi pun jawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidak adalah orang yang ditanya daripadanya daripada kiamat lebih mengetahui daripada yang bertanya. Siapa yang ditanya? Nabi SAW. Siapa yang bertanya? Jibril AS. Makna apa? Nabi kata, tidaklah aku ni lebih mengetahui daripada kamu yang bertanya. Gitulah maksud dia. Kenapa Nabi kata dia tak tahu? Kalau Nabi tahu, dah tak ada beritahu. Mana tak boleh nak beritahu lah, sebab ini khususiah untuk Nabi. Itu kata setengah pandangan lah. Dan setengah menyatakan pada masa tu Nabi tak tahu lagi lah. Kemudian barulah Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi bilakah kiamat, dan diperintah akan Nabi supaya menyembunyikan bilakah berlakunya kiamat. Itu kata setengah pandangan. Itu ada dinyatakan dalam kitab Dalilul Falihin, syarah pada kitab Riyadhus Salihin. Kata setengah pandangan, betul lah pada masa Nabi jawab mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il tu, tidak adalah orang yang ditanya daripadanya, ni Nabi SAW lebih mengetahui daripada yang bertanya. Yang bertanya pun tak tahu bilakah kiamat, yang ditanya pun tak tahu juga, sama-sama tak tahulah. Sekarang mengatakan memang masa tu Nabi tak tahu. Kemudian tu barulah Allah Ta'ala beritahu ke Nabi, tapi Nabi diperintah supaya menyembunyikan. Dia termasuk dalam wahyu yang pertama. Yang ada ni. Barulah Jibril AS tanya Nabi, akhbirni an amaratiha. Cerita akan daku, apakah alamat qiyamah. Alamat kiamah Nabi pun ceritalah, anta didal amatu rabbataha wa antarul hufatal uratal alata ri'a asyai yatatawaluna fil bunyan. Tu hadis Jibril panjang. Kalau kita hadis 40 Imam Nawawi, hadis nombor 2. Hadis nombor 1-nya innamal a'malu binniyat, itu hadis nombor 1. Riwayat daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Hadis Jibril pun riwayat dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu juga. Hadis pertama innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawar. Tadi yang pertama. Bola hadis yang kedua tu hadis Jibril alaihissalam. Dia panggil hadis Jibril. Hak Jibril AS datang berjumpa dengan Nabi SAW atas rupa seorang lelaki yang tidak dikenali. Panjang hadis tu. Biasa duduk pondoknya hadis 40 tu dia hafal lah. Dia hafal hadis tu. Tapi dah hafal dulu-dulu dia tak ngulang, tak lupa lah. Apa hadis lupa tak apa, tak berdosa.
Apa hal Quran lupa berdosa besar. Saya ngapah di 40 ni, hadis 42 di dalam tu. Saya ngapah masa duduk pondok, masa ngaji dengan almarhum tu Haji Abah tu Jirin. Ngapah tu. Kena ngapah se. Sekarang ni begitulah. Nak baca hok mudah-mudah tu boleh baca lah. Dah ngapah. Tapi nak baca dari awal pakai akhir payah sikit lah. Tapi dah apa ingat pun tak apa ngapah hadis. Oh, kalau ngapah ayat Al-Quran kena ingat baik lah. Lupa berdosa besar, wajib menggunakan semua masa untuk hafaz kembali. Ni. Ni kadang-kadang orang kita kurang mengetahui. Ibu bapa kurang mengetahui. Ibu bapa teruja dengan anak hafaz Al-Quran. Teruja sangat-sangat. Tapi anak tu berkemampuan ataupun tidak. Pada berkemampuan ni. Pada ni. Ni otak dia ni kuat ke tak kuat? Kan ada kan budak hak otak dia IQ dia tinggi, ada hak agak kurang sedikit. Gitulah. Nak hafal ni satu Al-Quran ni. Lepas tu nak ingat sepanjang masa tu. Kalau cerdik-cerdik pula, hak terpilih pula, hak kerajaan pilih itu, hafal. Tapi mereka campur dengan akademik. Nak jadi doktor, nak jadi jurutera. Akhirnya hafazan Quran tu macam mana? Adakah mereka jaga? 30 juz tu adakah mereka jaga? Dulu mereka hafal. Lepas tu mereka sambung pelajaran, jadi doktor, jurutera ke apa ke, jadi hak Quran hak dia hafal 30 juz. Dia ingat ke tak? Lupa, dosa besar. Pada ni. Siapa ke ada hak dia hafal hak ni, dia hafal sendiri. Dia hafal sendiri, bukan hafal hak kerajaan. Dia sama belajar bidang petroleum lah, luar negara. Balik kerja pakar besar lah, bagai minyak kan. Gaji besar. Tapi tak boleh nak tahan Quran ni. Sebab apa? Dalam pergaulan kerja ni capur laki puang apa, kadang-kadang program hok besar-besar kena bersalang orang perempuan. Jadi Quran ni akhirnya apa ni? Cokak-cemakin dah. Akhirnya berhenti kerja, hok gaji besar. Berhenti kerja. Setakat jadi tu imam. Sebab apa? Nak jaga Quran yang dihafaz. Ini balik kerja minyak ni luar negara, bukan hak lulusan Malaysia. Mana gaji besar tapi dia penting kepada ingatan Quran, tinggal kerja. Lepas tu tugas dia imam lah. Barulah abang apa ni? Sentiasa dengan bacaan Al-Quran. Ni hak cerdik dah ni, hak cerdik ingat baik. Oh, kita bangga anak kita hafal 30 juz, tapi anak kita jadi doktor, anak kita jadi jurutera. Tanya molek, mereka ingat tak 30 juz? Lupa, haram, dosa besar. Lepas tu macam mana? Wajib digunakan semua masa untuk hafal. Tak boleh buat kerja lain. Nak semai sunat tak boleh, nak berzikir tak boleh, haram. Sebab apa? Dia kena fokus. Ni hafal balik Al-Quran, dia lupa tu. Pada ni ingat baik ni hak hafal Quran. Ulama dulu ni siapa? Imam Syafi'i siapa mak ayah dia? Mereka hafal Quran umur berapa? Mereka makan apa? Makan hak suci belaka. Ni barulah lekat molek Quran. Ni makan semua benda kita makan. Janji ada cok halal. Yang buat tu ceya Nur Alik, tak ada masalah. Kena ceya Nur Alik. Ada kena tak apalah. Ceya Nur Alik belaka makan. Lepas tu anak kita ni makan ni, hafal Quran. Lepas tu sekarang ni pula dengar telepon macam-macam ada di dalam tu. Habislah. Kena pula PKP baru ni pula. Balik semula di madrasah. Jeng semula budak. Dah.
Mata tengok maksiat, telinga dengar maksiat. Quran ni suci, jangan main. Kalamullah ni. Kena betul-betul ni. Betul-betul budak ni berkemampuan dan betul-betul budak ni nak sendiri. Jangan atas desakan orang tu, jangan. Budak ni nak sendiri serta dia berkemampuan. Dia memang cerdik tapi tak minat, jangan. Budak ni minat sangat-sangat tapi tidak berkemampuan, jangan. Pada ni payah madrasah tahfiz ni. Madrasah tahfiz ni kan nak ambil pelajarkan dia apa? Temuduga kan, tanya tengok dah budak ni lemah. Tak boleh ni makcik betullah ustaz ambil lah anak saya seorang. Biarlah boleh seorang ni jadi hafal Quran tak apa dah. Makcik tak boleh dia ni, dia lah. Sekolah pun lemah makna. Biarlah. Nak tebang juga ke ustaz. So ambil juga anak dia. Dia tak tahu macam mana. Tu saya cakap ginilah, kata ustaz suruh mak dia ngapal surah Kahfi dahulu. Lepas tu baru jumpa, biar mak dia ingat surah Kahfi baru ambil anak dia. Kalau mak dia, minta maaf ustaz, saya nak apa macam mana surah Kahfi panjang. Dah anak kamu satu Al-Quran lah. Ada ni. Oh, kalau saya ni dah cerdik mana ustaz nak hafal. Dah kamu dah cerdik, dah anak kamu cerdik. Ni. Dia hanya teruja, terikut-ikut, apa panggil apa? Tak tahu ke tanggungjawab. Tahu tanggungjawab. Bahkan kalau lupa Quran ni tidak ada taksir, bukan kerana dia tinggal, bukan kerana dok ni. Tidak ada taksir hak tani, dia saja tinggal, dia sibuk, akhirnya Quran dilupa. Itu berdosa besar. Hak ni Quran lupa yang tidak berdosa. Dia accident. Bila dia accident, terhantuk kepala. Akhirnya satu Al-Quran hilang. Ni cedera. Satu Al-Quran hilang. Berdosa ke tak? Tidak berdosa sebab dia bukan taksir, bukan cuai, bukan sengaja. Sekalipun walaupun tidak berdosa, dia wajib menggunakan sepenuh masa untuk hafal balik Al-Quran hak dia ingat sebelum dia kemalangan tu. Wajib gunakan sepenuh masa pada ni. Nak sembahyang sunat ke apa? Tak ada. Hafal Quran, hafal. Berarti hafal Quran untuk kehidupan. Nak kena makan, nak kena minum, nak kena pergi tandas. Pandai ni, nak kena tidur keperluan. Lepas tu tak ada. Hafal Quran. Nak main game ke tak ada. Nak tengok TV lagi tak ada. Nak main sunat pun jangan. Nak berzikir pun tunggu dulu. Nak main telefon, nak main game, nak main tengok TV. Ada. Walaupun dia terlupa Al-Quran kerana kemalangan yang bukan cuai dia. Sekalipun. Ni ingat baik. Lepas tu hak cerdik, hak berkemampuan serta dia minat nak hafal Quran, pastikan bukan hafal Quran saja. Dia ngaji fardhu ain tauhid, ngaji fardhu ain fiqh, ngaji fardhu ain tasawuf. Hafal Al-Quran saja, fardhu ain tauhid tak mengaji, fardhu ain fiqh tak mengaji, fardhu ain tasawuf pun tak mengaji. Jadi tu imam, hukum-hukum akan semayang pun tak pandai. Anda makmum tanya hukum akan semayang pun tak boleh nak jawab. Hukum akan berjemaah pun tak pandai, hukum akan Jumaat pun tak pandai. Ni minta maaf ni bukan. Kena periksa molek. Ada juga yang jenis hafal Quran semata-mata, ilmu tauhid tak ada, ilmu fiqh tak diajar, ilmu tasawuf tidak diajar. Dikir Quran duduk di dada selamat dah. Quran duduk di dada selamat serta kita berakidah dengan akidah Quran. Bukan hanya bacaan Quran di dada. Kalau semata-mata ingat Al-Quran, orientalis ada ingat Al-Qurannya. Tapi nak Al-Quran di dada serta berakidah dengan akidah Al-Quran, ngaji tauhid fardhu ain tu. Dia kena gitu. Jangan kita teruja hanya menurut-nurut orang saja. Kita tak tahu macam mana keadaan, nak pilih tempat yang macam mana, tanggungjawab besarnya macam mana. Ialah dengan kehidupan sekarang lah. Kehidupan sekarang kan makan syubhat belaka. Maksiat mata, maksiat telinga, macam-macam maksiat yang ada. Lain kalau kita baca Quran, kita baca Yasin kan.
Kita bukan hafal, kita baca-baca akhirnya ingat, tu bukan hafal, tu lupa tak berdosa. Kita tak hafal tapi kita baca sentiasa kan, akhirnya kita ingat, bukan hafal, tu lupa tak berdosa. Kan Yasin kan, tak hafal mudah kena main duk baca, akhirnya tak ada pun boleh baca juga, jadi ingat. Hafal ke tak? Kalau hafal kena jaga. Kalau hafal kena jaga. Lupa dosa besar tu. Kalau saya sebut tadi tu hafal hadis. Hafal hadis lupa tak dosa. Hadis 40 tu lah, hafal hadis 40. Jadi balik persoalannya, Jibril AS tanya Nabi berkaitan dengan saat qiyamah. Nabi kata tidak adalah yang ditanya daripadanya lebih mengetahui daripada yang bertanya. Mana Nabi pun tak tahu. Setengah mengatakan Nabi tak tahu masa tu, kemudian Nabi tahu, tapi Nabi diperintah supaya menyembunyikan. Ditanya bab qiyamah ni, soal jawab bab qiyamah ni berlaku juga antara Nabi Isa alaihi salam dengan Jibril. Berlaku juga antara soal jawab bab bila kau kiamat ni, berlaku juga antara Nabi Isa alaihi salam dengan Jibril. Nabi Isa kita maklumlah, Isa bin Maryam, Isa bin Imran, lah gitu. Dah, Isa bin Maryam, Isa bin Imran. Dalam Quran tu. Isa bin Maryam, Isa bin Imran. Kenapa Nabi Isa anak lelaki, Siti Maryam anak itu Musa bin Imran, Musa tau. Isa bin Maryam. Gitu. Isa bin Maryam. Jadi Isa ni disebut dengan Ibnu Maryam. Sebab apa? Sebab apa ni kata anak Tuhan kata pun. Anak Maryam. Kan? Isa bin Maryam. Kenapa sebut Isa bin Maryam? Sebab puak ni kata Isa ibnullah, anak lelaki Allah. Jadi soal jawab bila kau kiamat berlaku juga antara Nabi Isa dengan Jibril alaihissalam. Tapi hak Nabi Isa dengan Jibril ni, Nabi Isa yang bertanya, Jibril yang jawab. Nabi Isa tanya Jibril alaihissalam berkaitan dengan bila kau kiamat. Nabi ni Jibril pun jawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Jadi tukar dialog ke dialog. Jadi apa? Dialog tu bertukar lah. Nabi kitanya Jibril tanya, Nabi jawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidak adalah orang yang ditanya daripadanya, Nabi SAW lebih mengetahui daripada yang bertanya. Tapi berlaku soal jawab antara Nabi Isa AS dengan Jibril, dia bertukar. Nabi Isa yang tanya Jibril. Pada tengah kiamat, Jibril jawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Itu tukar gitu lah. Jadi perkara yang wahyu yang tertentu kepada Rasul, yang Rasul tidak disuruh menyampaikan, bahkan Rasul dilarang menyampaikan, hanyalah dikata oleh setengah ulama bila kau kiamat. Maka Rasul tidak harus menyampaikan kepada umat bila kau berlaku kiamat, tapi Rasul tahu alamat kiamat, tandaan bahawa Rasul tahu bila kau kiamat. Itu yang pertama. Dua, Allah beri pilih kepada mereka itu kepada Rasul. Maka harus bagi mereka itu menyampaikan kepada orang yang ia kehendak, dan harus tidak menyampaikan, mana Rasul diberi pilihan. Baru wahyu ni, sebab sahabah ni kedudukannya tak sama. Jadi kalau Rasul nak sapa ke mana sebagai sahabah dan tidak musapa kepada sahabah, itu Rasul diberi pilihan. Ada setengah mengatakan kena kepada ilmu tasawuf yang tinggi-tinggi, yang dalam-dalam. Sebagaimana berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Abu Hurairah mengatakan, kalau aku menyampaikan kepada kamu semua perkara yang disampaikan oleh Rasulullah kepada aku, nescaya kamu akan pancung tengkok aku, kerana kamu kata aku ni lain dah. Soalnya gitu. Kalau aku cerita belaka lah, Abu Hurairah kata, apa yang susah kat aku, kamu akan pancung leher aku. Ni ada perkara yang disampaikan kepada Abu Hurairah dan tidak disampaikan kepada sahabat yang lain. Ada perkara disampaikan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang tidak disampaikan kepada orang yang lain. Sebagaimana kata cucu Sayyidina Ali karramallahu wajhah, cucu Sayyidina Ali karramallahu wajhah Zainul Abidin mengatakan, kalau aku cerita semua perkara yang aku dengar dari datuk aku Sayyidina Ali karramallahu wajhah, nescaya kamu akan menghalalkan darah aku, kerana kamu menyangka aku telah keluar daripada Islam. Jadi ada perkara-perkara yang tak boleh nak cerita, perkara yang sangat halu-halu. Ini pergi pada ilmu tasawuf yang tinggi-tinggi, yang dalam-dalam. Bukan boleh cerita semua, kena pilih-pilih. Tapi hak ni lah hak gempoknya, hak ni hak glamournya, hak ni barulah masyhur. Cerita hak pelik-pelik biar jadi huru-hara, barulah timbul nama. Mana ni? Akhirnya rosak masyarakat berkaitan dengan pemahaman agama, kerana timbulnya orang yang tidak bertanggungjawab. Seumpama tu ada ilmu-ilmu yang mana kena letak tepat molek, kena pilih molek. Sekarang ni pula dia banyak hak live ni kena pilih molek, hak live ni. Jadi tak dulu ngajar secara ni dalam madrasah gitu je. Kadang-kadang kalau tempat-tempat pondok ni, tempat-tempat pengajian pun, kalau hak agak tinggi-tinggi halus-halus pun, yang belajarnya di kalangan ustaz-ustaz, di kalangan pelajar-pelajar lama saja. Hak baru-baru tak ada masuk. Ada ni. Ni dak ni buat live dalam FB, orang jahil pun boleh dengar. Lepas tu mulalah masalah pahaman yang tumbuhlah pahaman yang pelik-pelik. Apa ni? Golongan yang tidak bertanggungjawab. Golongan yang menggunakan ilmu untuk cari kemasyhuran, akhirnya menimbulkan fitnah pada agama. Wallahu a'lam.